Okey, peranti yang ditunggu-tunggu akhirnya telah pun tiba. Maka inilah dia Xiaomi 14 Ultra, sebuah smartphone yang banyak memfokuskan kepada kebolehan fotografi secara profesional. Aku rasa tak perlu aku nak cerita banyak pun, korang memang akan automatically tahulah yang mana smartphone ni fokus utama dia adalah pada bahagian kamera. Sebab dengan design quad kamera sebesar alam dekat bahagian belakang ni, dia memang macam seolah-olah menjerit ini adalah aku adalah kamera yang terbaik kan. Maka dalam video ni aku memang takkan cerita semua benda lah. Aku rasa aku lebih nak cerita berkenaan dengan prestasi dan kebolehan kamera dia. Sebab ada banyak benda yang aku nak cerita hanya berkenaan dengan benda ni je. Jadi tahun ni Xiaomi dia masih lagi bekerjasama rapat dengan Leica untuk smartphone flagship dia orang. Dan untuk Xiaomi 14 Ultra ni ada 4 buah kamera Leica yang disediakan lah. Dia ada kamera utama, kamera ultra wide, kamera telefoto dan kamera periscope telefoto. Kesemua kamera ni mempunyai saiz megapiksel yang sama, iaitu 50 megapiksel, di mana kamera utama dia menggunakan 1-inch sensor Sony Lithia LTY900. Manakala yang lain-lain dia menggunakan IMX858 sensor. Dan apa yang menariknya lagi, kesemua kamera dia ni mempunyai keunikan yang tersendiri. Contohnya, kamera utama 1-inch sensor dia kali ni dibekalkan dengan capability stepless variable aperture yang boleh berubah daripada f1.63 sehinggalah ke f4. Yang ni memang menarik sebab korang dah tak stuck pada dua nilai aperture je. So tak kisahlah kalau korang nak shoot gambar tu, korang boleh shoot pada f1.8 ke f2.0 ke f2.8 ke, ikut suka korang lah. Kalau korang nak gambar yang mempunyai bokeh kan, shallow depth of field yang kuat dekat bahagian belakang tu, ada korang gunalah f1.63. Dan kemudian kalau korang nak gambar yang super sharp, korang bolehlah gunakan f4 kan. Lepas tu untuk dia punya kamera ultra wide pula, selain daripada korang boleh ambil gambar pada sudut yang luas, korang juga boleh gunakan kamera ultra wide dia ni untuk penggambaran makro kan, sehingga 5cm. Kemudian kamera telefoto dia pun selain daripada menggunakan floating telephoto lens, dia juga ada capability makro sehingga 10cm, dan kamera periscope telefoto dia pun ada kebolehan makro, iaitu sehingga 30cm. Dan walaupun Xiaomi 14 Ultra ni dia mempunyai, dia ada 4 physical kamera, smartphone ni sebenarnya mempunyai 6 focal range yang korang boleh gunakan. So dia ada 12mm ultra wide, kemudian 23mm main, 46mm main, kemudian 75mm telefoto, 120mm periscope telefoto, dan last kali adalah 240mm periscope telefoto. So setup focal range dia ni bagi aku memang cukup versatile kan. Korang boleh pilih lah focal range mana yang korang nak bila nak ambil gambar tu, dan korang juga tak perlu nak risau pasal gambar bergegar ke apa, sebab kamera utama, kamera telefoto dan kamera periscope telefoto dia semua ada optical image stabilization. Lepas tu keempat-empat kamera ni juga dilengkapkan dengan lens Summilak Leica kan, yang menjanjikan kualiti terbaik lah bila apa-apa gambar diambil. So lens Summilak Leica ni dia mempunyai 8 layer high transmittance lens, kemudian dia ada juga infrared light filter, ada anti glare coating lens. Senang cerita memang banyak benda lah, banyak teknologi yang diletakkan pada lens Summilak Leica ni. So kebaikan dia dengan menggunakan lens yang baru ni adalah light intake dia bertambah baik lah, iaitu sebanyak 36% lebih baik kalau nak dibandingkan dengan Xiaomi 13 Ultra. Dan bokeh optical blur dekat belakang subjek tu pun memang akan lebih creamy lah kalau nak dibandingkan dengan Xiaomi 13 Ultra, sebab dia punya f-stop sekarang memang lagi besar kan, 1.63. So korang tak perlu nak ambil gambar dekat-dekat pun, bahagian belakang tu dia akan naturally akan ada bokeh yang sangat cantik. Gambar yang aku tunjuk ni bukannya dalam mode portrait tau. Ni bokeh kat belakang tu memang bokeh yang natural disebabkan sensor dia yang besar dan dia punya f-stop yang besar. Dan apa yang menariknya lagi, Xiaomi 14 Ultra ni juga turut didatangkan dengan satu mode khas lah. Yang mana kalau aku rasa, ni bagi aku lah, aku rasa kalau korang adalah peminat tegar genre street photography, korang memang for sure lah akan suka mode khas ni, yang mana dipanggil sebagai fast shot. So untuk mode fast shot ni, dia sebenarnya cover focal range daripada 23mm hingga ke 135mm. Dan apa yang menariknya lagi, Leica turut meletakkan feature focus distance now, yang mana dia macam mimik kamera ataupun lens Summilak yang sebenar lah. Jadi untuk street photographer yang biasanya menggunakan lens manual ataupun lens Summilak ni, diorang selalunya akan judge diorang punya focus distance tu by meter lah kan, antara kamera dengan subjek. So kalau photographer tu dia suka focus distance 5 meter, dia akan set 5 meter lah dekat dia punya lens dia Summilak tu. Kalau dia suka 2 meter, dia akan set 2 meter lah. Dan kemudian lepas dia dah habis set tu, dia akan start menembak lah kan.
tujuan dia buat macam ni sebenarnya adalah untuk jadi lebih stealthy. Sebab bila diorang dah biasa pergi ke street photography punya session kan, diorang dah boleh tahu tau. Dia tengok pun dia tahu, oh ini 1 meter. So bila dia set 1 meter dekat dia punya lens, dia tahu memang gambar tu akan in focus. Ada kemudian dia tahu, oh yang ini 5 meter kan antara dia dengan subjek. So dia set 5 meter dekat lens, dia boleh terus ambil gambar. Jadi tujuan utama diorang buat macam ni adalah untuk be more stealthy kan. Sebab dia tak nak bila dia nampak subjek, dia kena pegang kamera dia, fokus, ambil gambar. So dia tak nak mengganggu subjek tu berinteraksi dengan persekitaran yang dia nak ambil tu lah. Senang cerita, dia tak nak subjek tu nampak dia kan, yang mana nak ambil gambar. Nanti bila dia nampak tak natural lah. Jadi dengan focus distance yang dia dah lock tu, dia just boleh, kalau dia nampak benda yang interesting, dia dah boleh agak dah. Dia just angkat macam ni, pap, ambil gambar. Ambil gambar. Dia lebih stealthy lah kan? Orang tak perasan pun yang kita tengah ambil gambar. So sama jugalah pada mode fast shot ni, kita boleh set siap-siap focus distance yang kita nak ataupun nilai aperture yang kita nak. Dan dekat sini pun dia akan tunjukkan juga keluasan focal range dia tu. So kalau guna f4, dia punya focus range dia lebih luas. Kalau guna f1.6, dia punya focus range dia akan lebih kecil. Jadi teknik ni memang agak popular lah di kalangan street photographer yang menggunakan lens manual ataupun lens sumilak ni. Aku personally pun memang agak suka juga dengan feature ni. Lagi-lagi bila gunakan photographer kit yang khas tu kan. Dia memang photographer kit tu memang sangat best lah. Sebab dia membuatkan smartphone ni, Xiaomi 14 Ultra ni, jadi lebih advance kan bila kita nak ambil gambar. Dia punya feel tu dah rasa macam pakai kamera yang betul lah. Sebab dia punya photography kit tu siap ada shutter button kan, ada kemudian ada focus punya lever, ada button untuk record. Oh, best gila. Jadi dengan feature fast shot ni campur pula dengan dia punya photographer kit tu, memang best lah bila menembak tu kan. So bila kita ambil gambar, dapat dah gambar. Memang best. Kemudian satu lagi feature yang best berkenaan dengan Xiaomi 14 Ultra ni, memang tak lain tak bukan adalah dia punya master portrait feature dia lah. Jadi dia ada 4 focal range portrait yang korang boleh gunakan, iaitu 23mm, 35mm, 50mm dan 75mm. Kesemua focal range dia ni akan berikan gambar portrait yang nampak natural. Dan kemudian of course lah dia nampak ikonik, nampaklah color leka tu. Lepas tu dia punya potongan pun memang kemas, bokeh, roll off dia pin memang super smooth. Dan yang paling penting, warna portrait leka tu dia unik kan, memang nampak. Aku personally untuk portrait ni, aku memang lebih prefer kepada 75mm. Sebab 75mm ni dia punya compression dia tu lebih tinggi lah untuk background kan. So dia akan subjek tu memang akan nampak lebih pop up lah pada gambar tu. Tapi tu akulah, ada certain orang dia suka 23mm, ada yang suka 50mm. Ikut pada korang lah. Untuk Xiaomi 14 Ultra ni, aku rasa mana-mana focal range pun memang akan perform dengan sangat baik lah, dia punya portrait mode dia tu. Lepas tu kalau korang rasa tak cukup lagi, jangan risau, ada lagi kan. Kalau korang ni jenis yang nak lebih professional pun tak perlu risau, memang ada pada Xiaomi 14 Ultra ni. So selain daripada dia ada mode Pro kan, memang mode khas Pro tu yang mana korang boleh control ISO secara manual, shutter speed secara manual, aperture secara manual kan, semua benda manual. Xiaomi 14 Ultra ni sekarang dia ada capability untuk ambil gambar dalam format RAW, ataupun to be specific 16 bit Ultra RAW. Memang gila. Jadi RAW 16 bit ni memang sangat impresif lah. Terutama kalau korang ni adalah fotografer yang mementingkan detail pada gambar kan. Korang nak data-data yang advance, ataupun korang ni jenis yang kalau ambil gambar tu memang nak edit gambar, mesti edit gambar dekat Photoshop, mesti edit gambar dekat Lightroom. Sebab kalau selagi korang tak tweak gambar-gambar korang tu, korang jadi menggelupur kan, tak boleh kan. Jadi kalau korang ni jenis yang macam tu, korang akan suka lah. Sebab dia akan preserve banyak detail pada gambar tu. Detail pada highlight, detail pada shadow yang lebih tinggi lah kalau berbanding gambar yang diambil menggunakan format JPEG. Dan selain daripada korang boleh baca histogram melalui viewfinder, dia juga ada fungsi macam exposure verification, macam zebra line untuk kawal exposure. Dan dia juga ada fungsi focus picking kan, untuk senang korang pastikan subjek tu in focus, terutama bila korang dalam mode manual focusing. Dan kalau kita go through pada dia punya camera app ni pun memang sangat simple lah kan. Bila korang masuk-masuk je, dia akan terus land pada foto. Yang ini
ini lebih kepada auto punya fotografi lah. Jadi korang ada dua pilihan untuk style yang korang boleh gunakan, iaitu Leica Vibrant ataupun Leica Authentic. Macam aku memang lebih prefer kepada Leica Authentic sebab gambar dia tak nampak terlampau vibrant sangat, sebab aku memang tak suka gambar yang vibrant. Dan apa yang best ni juga, aku pun suka filter-filter yang diberikan lah pada Xiaomi 14 Ultra ni. So dia ada banyak filter-filter yang korang boleh gunakan kan. Leica black and white lah, Leica blue lah, RC100 lah. Tapi personally aku paling suka P100F punya colour lah, sebab dia macam mimik film punya colour. Memang sesuai lah dengan style aku punya gambar, style aku ambil gambar. Maka cakap banyak pun tak guna. Ini adalah contoh-contoh gambar yang aku sempat ambil menggunakan Xiaomi 14 Ultra ni. Maka kesimpulan yang aku boleh buat berkenaan dengan Xiaomi 14 Ultra ni punya fotografi side, aku memang impress lah. Terutama dengan betapa seriusnya Xiaomi berkolaborasi dengan Leica ni. Contohnya macam dia orang letakkan teknologi lens yang baik, iaitu lens semi-lux tu. Dan kemudian dia punya focal range dia pun memang sangat versatile kan. Daripada seluas-luas sudut sampai setelefoto yang korang boleh pergi. Dan tak kisah korang pilih mana-mana lens pun, kualiti memang terbaik. Itu tak termasuk lagi dengan Leica punya software pada kamera dia. Warna Leica tu sendiri memang unik, and kemudian feature-feature yang ditawarkan pun sangat unik. Bertambah pula dengan fotografi kit tu, lagilah syok bila guna untuk ambil gambar. Jadi Xiaomi 14 Ultra ni dijual pada tanda harga jualan rasmi RM5,199 untuk model 16GB RAM dan 512GB internal storage. Dan seperti biasa, kalau korang rasa berminat untuk beli Xiaomi 14 Ultra ni, aku akan letakkan link pembelian di dalam description box di bawah. Jadi guys, aku rasa sampai di sini saja video aku berkenaan dengan Xiaomi 14 Ultra ni, untuk dia punya fotografi side dia. Nantikan aku akan ada satu lagi video yang aku akan cerita kenapa aku suka dengan Xiaomi 14 Ultra ni, video review lah. So nantikan video review tu memang akan keluar tak lama lagi. Dan seperti biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.